Assalamualaikum, salam Ramadan dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zul Nasir untuk Ruang Bicara edisi pada malam ini. Selama sejam kita akan bersiaran dan apa yang kita nak bincangkan adalah berkaitan dengan penghayatan Ramadan dari segi peranan agensi Islam. Jadi untuk itu telah pun bersedia bersama-sama kita di studio waktu ini yang berbahagia Datuk Muhammad Ajib bin Ismail yang merupakan pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, salam Ramadan. Salam Ramadan, salam Madani. Ya, baik. Kita nak mulakan hari ini tentunya Ramadan kali ini, Datuk. Setiap kali Ramadan pasti ada perbezaannya, pasti ada kelainannya jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Apakah yang perlu umat Islam itu sendiri mencari dalam bulan Ramadan ini khususnya dari segi aspek ibadahnya? Betul. Okey, Sarina okey. Ziana? Okay. Ya, saya. Okeylah. Ni kita mulakan dengan sepotong ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini merujuk kenapa kita diminta berpuasa. Ayat ini bermaksud wahai orang-orang yang beriman telah difardukan ke atas kamu berpuasa. Sebagaimana umat-umat sebelum kamu untuk apa? Untuk bertakwa. Jadi daripada sudut ini kita yang pertamanya kita kena berdoa kepada Allah. Walaupun kita mungkin berada di bulan Rejab, kita diajar untuk berdoa. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rejab, di bulan Syaban, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jadi kita berdoa. Dan walaupun kita di permulaan Ramadan, kita juga berdoa. Mudah-mudahan kita disampaikan ke pengakhiran Ramadan dan akan berjumpa dengan satu Syawal. Dan kalau boleh kita dipanjangkan umur. Itu yang pertama lah. Dan yang kedua, puasa ni sebulan dalam setahun. Bermaksud 11 bulan tu kita boleh makan apa yang kita nak asalkan halal lagi baik di siang hari. Dan di siang hari kita boleh berpuasa sunat sebagaimana saranan Rasulullah. Tapi di bulan Ramadan ni tak ada pilihan sebulan tu. Jadi kita kena mempelajari jugalah hukum hakam. Ya, jangan ambil mudah, jangan ambil enteng. Dan kita sebagai seorang Muslim, kalau seorang ayah umpamanya, seorang ibu umpamanya, dia kena lebih hebat daripada anak-anak. Lebih hebatnya bagaimana? Lebih hebat maksud saya ialah dia kena tahu macam mana nak bagi tahu anak. Kalau anak bertanya, "Abah, boleh tak kita niat selama sebulan?" sebagai contoh. Mana kita tahu apa lafaz niat dia. Sebab ibu bapa kita dulu, saya sendiri duduk berasal dari kampung. Sebelum Ramadan, ibu saya dah mendidik saya bagaimana niat. Tapi yang menariknya sebab saya berasal daripada masyarakat orang Jawa kan, dia akan ajar niat dalam bahasa Jawa. Nah, maksudnya tetapi kita belajar bagaimana orang tua kita melihat balik perkara-perkara yang berkaitan dengan bulan puasa. Macam mana adakah kita berkumur-kumur itu membatalkan puasa? Kan benda ni simple, tetapi bagi anak muda yang tidak melalui sistem pendidikan agama, itu satu perkara yang mungkin dia tertanya-tanya. Dia rasa nak meludah setiap hari, daripada pagi sampai ke petang. Itu nak ceritakan. Dan yang ketiga, kita perlu juga untuk melihat apa ibadat yang perlu. Di samping kita berpuasa tu di siang hari, apa yang boleh kita buat. Lepas tu apa yang Rasulullah galakkan. Apa kelaziman ibu bapa kita buat. Walaupun ibu bapa kita adalah orang kampung, walaupun ibu bapa kita tidak mempunyai pekerjaan yang baik, tetapi mereka dididik oleh orang tua mereka, iaitu datuk kita, tentang ibadah puasa adalah ibadah yang merupakan salah satu daripada tiang rukun Islam. Wasaumu Ramadan. Maknanya
rukun Islam. Jadi perkara ni perlu untuk kita belajar. Sebab puasa mungkin diajar untuk anak dan isteri kita sendiri untuk banyakkan bersedekah. Sebab apa? Kalau kita lihatlah, kadang-kadang kita takut nak memberi. Kerana apa? Kita rasa kita susah. Kita rasa kita pun tak cukup. Macam mana kita nak membantu? Macam mana kita nak memberi, kan? Ini yang saya rasa patut difahami oleh kita lah, untuk rakan-rakan kita dan orang di luar sana. Ada beberapa perkara yang penting untuk kita bahagia dan tenang. Ya. Okay. Yang pertama, saya sebut yang ini ya, yang berkaitan dengan puasa ialah jangan takut untuk memberi walaupun kita susah. Dan bila dikaitkan dengan raya pula, janganlah kita kata orang tu menunjukkan kemewahan walaupun kita berada. Ini nak ceritakan makna perkara-perkara ini perlu ditanamkan dalam jiwa anak-anak. Sebab dulu dengan sekarang mungkin berbeza. Dulu mungkin saya berasal dari kampung. Kalau dulu kan bila nak buka je tak payah beli. Jiran-jiran bagi bertukar-tukar, betul? Seronok kan? Seronok kan, bertukar-tukar. Sekarang ni pula kadang tak bertukar. Pakat pergi ke bazar Ramadan. Berlumba-lumba. Berlumba-lumba pergi ke bazar Ramadan. Tak muat dah jari ni. Itu yang pertama. Yang kedua, bila nak tarawih, semua dah ready dah. Ada bahagian-bahagian. Ini bahagian untuk kita buka. Ini mak sediakan bahagian untuk kita bawa solat tarawih. Biar orang kampung merasa juga apa yang kita masak. Perkara-perkara ini yang perlu kita, kata orang tu, ingati balik, muhasabah balik, agar madrasah Ramadan ini kita lalui dengan baik, cemerlang, agar kemenjadian keinsanan kita, sifat insan kita di bulan Ramadan ni akan baik. Sebab apa? Ayat ini menjurus kepada mudah-mudahan kita bertakwa. Bila sebut takwa ni ialah takut kepada Allah, melakukan yang Allah suruh dan meninggalkan yang dilarang. Mudah-mudahan bulan puasa ni kita buat apa yang Allah suruh, ya, sembahyang, puasa, zakat, tunai haji kalau mampu, dan yang kedua ialah tinggalkan benda yang kalau benda-benda syubhat tu pun kena buang lah. Saya tak perlulah nak sebut apa benda syubhat tu. Kadang-kadang ramai orang buat kan. Puasa-puasa juga, buat juga. Tetapi kalau boleh, benda tu kita cuba tinggalkan sikit-sikit, biar satu Syawal kita sudah berwajah baru, sudah lebih hebat daripada sebelum ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kan. Okey, itu dia awal kata pembuka bicara untuk Ramadan kali ini, untuk sama-sama kita terus menghayati bulan penuh dengan keberkatan. Betul. Dan kita tahu Jawi sendiri selaku pihak berkuasa agama Islam di wilayah Persekutuan, bagaimana dari segi perancangannya yang telah pun dibuat untuk memastikan yang masjid serta surau yang ada di wilayah Persekutuan ini sentiasa diimarahkan. Okey, satu soalan yang menarik, yang pastinya bagus untuk kami dan juga pengurusan masjid-masjid di wilayah Persekutuan. Untuk makluman, di wilayah Persekutuan kita mempunyai 90 buah masjid, termasuk 3 wilayah lah, Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Manakala ada 133 buah surau Jumaat, dan yang ketiga ada pula 617 surau biasa. Bermaksud keseluruhan institusi peribadatan orang Islam di wilayah Persekutuan ini perlulah sebenarnya membuat persiapan sebelum ini. Jadi di peringkat masjid, di peringkat surau Jumaat, surau, kita telah pun memaklumkan sebelum ini melalui perkeliling, dan di peringkat kita juga telah menekankan. Pertamanya setelah mengadakan perbincangan bersama dengan Sahibus Samahah Datuk Mufti wilayah Persekutuan, Sahibus Samahah Datuk Lokman bin Allah, kita membuat ketetapan solat tarawih adalah 20 rakaat. Makna perkelilingnya 20 rakaat untuk dilaksanakan di masjid, surau Jumaat ataupun surau. Jadi individu nak datang, dia nak buat 8 terpulang. Tak ada masalah. Dia nak buat ikut kemampuan. Dia punya matematiknya mudah aja. Kalau buat 8 dapat 8, kalau buat 20 dapat 20. Pada saya mudah je anak. Kalau kita nak tanya, adik nak duit berapa puluh? Nak RM20 ke nak RM8? Agak-agak anak kita pilih berapa?
Ini banyak lah. Maksudnya daripada sudut Jawi ini sih kita telah pun membuat perkeliling berdasarkan kepada nasihat Sahibu Samah Datuk Mufti Wilayah Persekutuan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga telah pun menyarankan kepada semua masjid, surau Jumaat dan surau agar memilih imam-imam yang berkualiti. Dan imam-imam ini mestilah yang telah dilantik melalui proses kita, iaitu di hujungnya ialah dilantik oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Saya selaku Susah Majlis Agama Islam Persekutuan, maknanya ada proses temu duga, ada diuji bacaan taranumnya, dan kalau di masjid wilayah sebanyak 90 buah tu mestilah nakib, iaitu ketua imam ataupun imam yang dilantik sama di penjawat awam ataupun dilantik sebagai imam ratib. Dan di surau pula adalah imam yang telah pun dilantik setelah dicadangkan oleh pengurusan masjid, pengurusan surau Jumaat dan surau kepada kita. Dan yang ketiga, Jawi juga telah mengadakan beberapa program sebelum ini, penerangan-penerangan. Bagaimana kita nak menghadapi bulan Ramadan. Bagaimana kita nak mengimarahkan bulan Ramadan. Sebab di peringkat Jawi, kita mempunyai pelan pengimarahan masjid dan surau. Perkara ini perlulah untuk dizahirkan. Sebab setiap premis ni dia ada plan, maknanya bagaimana kita nak membawa masjid dan surau ke hadapan. Maksudnya semua nak maju, surau dan masjid juga nak maju. Dan kalau boleh orang yang ada di dalam tu memahami aspirasi apa yang dibawa oleh jabatan, iaitu Jawi itu sendiri, dan aspirasi yang dibawa oleh Majlis Agama Islam Persekutuan selaku pembuat dasar, dan aspirasi yang dibawa di peringkat persekutuan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Bagaimana kita nak jadikan masjid-masjid ni sentiasa bergerak. Ya, kalau boleh maknanya kita nak jadikan masjid yang hebat. Masjid yang sentiasa ada rasa empati. Bila sebut empati ni, kita jangan hanya menjadikan diri kita ni hanya fikir kita, fikir masjid je. Kita kena fikir apa jemaah nak. Betul tak? Apa jemaah nak? Mesti jemaah nak bacaan taranum yang sedap. Betul? Makna 20 rakaat tu dilalui tanpa rasa sekejapnya. Segala begitu saja. Tidak begitu menekan, tidak menekan. Dan bacaan tu walaupun kita bukanlah berketurunan Arab, tetapi ramai orang yang tak faham pun alunan tu membawa mereka kepada ketenangan dan kekhusyukan. Ini yang saya rasa semua nak, termasuk you dan juga saya lah. Pada saya cukup penting lah. Datuk, dalam pada itu saya nak mencerah sedikit berkaitan dengan imam. Kalau kita lihat di Selangor sendiri, mereka menghadkan, maknanya imam luar tidak dibenarkan. Bagaimana dengan wilayah persekutuan sendiri? Di wilayah persekutuan kita memang meletakkan dalam perkeliling kita imam-imam yang kalau di peringkat masjid, nakib imam yang kita lantik. Tetapi untuk surau Jumaat dan surau, kita faham bahawa kadang-kadang mereka mempunyai anak-anak kerah yang berkemahiran, tetapi prosesnya mudah saja. Sekiranya mereka nak bawa imam daripada kalangan anak karya, mesti mendapatkan kebenaran daripada pengarah Jabatan Agama Islam dan Persekutuan lah, pengarah Jawi. Maksud saya akan rujuk kepada bahagian pusat masjid untuk disemak bacaannya bagaimana, taranumnya bagaimana, tajwidnya macam mana, biar kita tidak salah membuat keputusan. Apa yang lainnya untuk kali ini dari segi perancangannya, penambahbaikan mungkin, sebab setiap tahun pasti ada perbezaan, pasti ada sesuatu yang memberi lebih lagi manfaat untuk semua yang datang untuk sama-sama mengimarahkan masjid itu sendiri. Maksudnya daripada sudut solat tarawih ataupun sudut sebagainya. Sebenarnya ada beberapa inisiatif yang baik. Pada saya sebagai contoh, yang ini telah dibawa sebelum ini, iaitu Majlis Agama Islam dan Persekutuan melalui Jabatan Agama Islam dan Persekutuan memberikan bantuan kepada masjid. Kita beri bantuan kepada masjid. Setiap masjid di wilayah Persekutuan ni akan diberikan bantuan sebanyak RM15,000. Ada 90 masjid kali RM15,000 bagi contoh. Dan 133 surau Jumaat juga akan mendapat bantuan pengimarahan sebanyak RM12,500. Manakala surau
sebanyak 607 akan dapat bantuan RM11,000. Ini hanya fokus untuk bulan Ramadan? Untuk bulan Ramadan, Okey. dan untuk wilayah persekutuan sahaja. Bermaksud negeri lain saya tak pasti, tetapi saya yakin adanya bantuan-bantuan yang serupa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagi menyemarakkan hasrat kerajaan dan juga Yang Mohd Menteri untuk kita membantu golongan yang memerlukan, kita juga telah pun mendapat bantuan daripada Mawid sebanyak RM4 juta untuk kita memberi makanan percuma. Setiap hari kita bagi makanan percuma kepada 21,000 orang di 70 masjid dan surau yang terpilih. Maknanya siapa yang tak ada duit lah, senang cerita tak ada duit, ataupun ada orang yang ingin membuat penjimatan. Sebab apa? Nak mendepani hari raya. Setelah waktu persekolahan bermula. Saya ingat Puan bermaklum kan? Ya. Kalau sekolah nak mula, duit diperlukan untuk beli berbagai. Lepas tu nak raya pula, duit lagi diperlukan. Ya. Kadang-kadang untuk belanja raya ni, bulan Rejab dah habis. Bulan Syakban sebab nak beli kain, nak beli baju ataupun sebagainya. Jadi untuk memberikan keringanan dan juga kita sebut bagi asnaf-asnaf dan pihak-pihak yang memerlukan untuk berbuka puasa, kita menyediakan berbuka puasa secara percuma di 70 masjid dan surau yang dipilih dengan belanja sebanyak 4 juta. Kalau tadi bantuan tadi hampir 10 juta diberikan kepada masjid dan surau. Yang ini pula disebut Iftar Rahmah Ramadan. Maknanya berbuka puasa di masjid dan surau 4 juta. Dan yang ketiga, semua masjid, termasuk masjid negeri, masjid wilayah persekutuan itu adalah masjid negeri di bawah pentadbiran Jawi, dan saya selaku pengurusi masjid wilayah persekutuan, kita memberikan buka percuma setiap hari 1,000 orang. 1,000 orang. Berbuka secara percuma? Secara percuma 1,000 orang. Okey, baik. Saya rasa tu simpan dulu. Kejap lagi kita sambung, Datuk. Kita akan kembali selepas ini. Kita berehat seketika, kembali untuk Ruang Bicara. Okey.